Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Nurul Alis, Aidil Abang untuk laporan berita tengah malam. Saudara Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah supaya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menggiatkan usaha melindungi kesejahteraan rakyat khususnya dalam isu melibatkan sekuriti makanan dan kos sara hidup. Seri Paduka bertitah usaha perlu ditingkatkan bagi membendung segelintir peniaga yang mengambil keuntungan secara tidak munasabah. Dengan perbuatan seperti itu, jika tidak dibendung akan menyebabkan inflasi yang akhirnya menjejaskan kos sara hidup rakyat. Al-Sultan Abdullah bertitah pada majlis santapan malam sambutan Jubli Emas bahagian penguatkuasa KPDN HEP di Ibu Negara. April 2022, usaha untuk melindungi rakyat daripada penipuan, menangani isu-isu berkaitan halal, timbangan dan sukatan, termasuklah dalam menyiasat semua aduan-aduan rakyat perlu disegerakan dan ditingkatkan. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat ke majlis itu. Hadir sama Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi serta timbalannya Datuk Rosul Wahid dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Kementerian Keuangan dengan kerjasama NGO wanita diberi tanggungjawab menyediakan belanjawan responsif gender untuk golongan B40 bermula tahun depan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata langkah berkenaan bagi tujuan pengagihan sumbangan mengikut keperluan penerima. Inisiatif tidak tertumpu kepada golongan ibu tunggal semata-mata, sebaliknya turut mengambil kira keperluan bapa tunggal yang memerlukan. Kerajaan juga akan menambah baik dan memperhalusi dasar perundangan serta program yang lebih peka gender, termasuk usaha pembaharuan dalam penyemakan dasar wanita negara dan penggubalan rang undang-undang yang prihatin gender. Beliau berucap dalam majlis sambutan Hari Wanita ke-60 di Ibu Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Dasar penetapan harga siling baharu ayam dan pemberian subsidi ayam akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri esok. Menurut Pengerusi Pasukan Jihad Tangani Inflasi, Tan Sri Anwar Musa, pemakluman lanjut mengenai perkara tersebut akan diumumkan beliau setelah ia diputuskan Jemaah Menteri. Tan Sri Anwar berkata, walaupun pewartaan harga maksimum ayam berakhir 31 Ogos ini, kerajaan sentiasa memastikan bekalan ayam domestik sentiasa cukup dan paras harga terus terkawal. Kita mengekalkan dasar di mana harga ayam perlu terus dikawal dan juga keutamaan ke tahap kecukupan bekalan domestik kekal menjadi satu prioriti. Pada masa yang sama, kita perlu memberikan perhatian kepada kebajikan industri penternakan ayam itu sendiri. Perlu ada satu balance di antara industri yang mapan, artinya pengeluar-pengeluar terus aktif mengeluarkan sejumlah ayam yang tertentu, di mana keperluan domestik pada masa ini memerlukan pada kira-kira 69 juta ekor ayam pada setiap bulan. Sehingga kini harga ayam standard ditetapkan pada harga RM9.40 sekilogram. Tambahnya, kerajaan juga telah membelanjakan RM888 juta bayaran subsidi kepada pengusaha dan penternak ayam bagi memastikan harga ayam kekal stabil mengikut paras harga maksimum yang ditetapkan. Beliau berkata demikian pada sidang media Pasukan Jihad Tangani Inflasi di Ibu Negara.
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bekerjasama dengan 5 universiti tempatan menerusi Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation Meranti sebagai agenda pemangkin pengkomersialan teknologi. Kelima-lima universiti terbabit adalah Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Menurut Menteri MOSTI, Datuk Seri Dr. Adam Baba, pihaknya terus komited menyediakan sokongan dan bantuan menerusi agensi di bawah kementerian untuk mengkomersialkan penyelidikan agar tidak terhenti hanya di peringkat pengajian tinggi. Sekarang kita ingin menampilkan bahawa there are room for improvement dengan intervensi yang kita nak buat. Selepas kena kenal pasti masalah-masalah yang dihadapi. Pertama ialah pembiayaan, kedua ialah bakat, dan seterusnya ialah peraturan dan juga dasar yang perlu diselaraskan. Seterusnya ialah penembusan mereka untuk mendapatkan tahap mengomersialkan produk. Tambah beliau, ia juga salah satu kerjasama terbesar kementerian dengan ekosistem institusi pengajian tinggi tempatan dengan penglibatan 100 penyelidik dan saintis daripada 15 IPT. Inisiatif dijangka memberi impak kepada 5,000 bakal usahawan, mencipta 50 proof of concept, prototype atau produk, juga memanfaatkan 1,250 pemilik perniagaan dan mencipta nilai ekonomi sebanyak RM500 juta. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutupan Majlis Supercharger Series di Ibu Negara. Pelaksanaan fasa 1 projek peningkatan capaian liputan internet membabitkan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di seluruh negara bakal dilaksanakan selewat-lewatnya hujung tahun ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid memaklumkan perbincangan sudah dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan kini hanya menunggu kelulusan peruntukan daripada Kementerian Keuangan. Kita tengah tunggu daripada Kementerian Keuangan untuk libat urus. Saya ingat kita dapat awal September dengan Kementerian Keuangan untuk nak tengok bajet membolehkan kita membantu konektiviti internet di sekolah-sekolah kemas. Saya ingat insyaAllah pegawai di Kementerian KPLB dan di Kementerian Keuangan telah menetapkan tarikh. Tapi saya tak ingat tarikhnya, tapi awal September. Tambahnya, sesi libat urus bersama MOF bagi membincangkan peruntukan dan cara pelaksanaan projek berkenaan yang membabitkan 11,000 tabika kemas di seluruh negara. Beliau ditemui pada sidang media majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Universiti Putra Malaysia dengan Persatuan Pengarah Filem Malaysia. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX akan mengadakan rundingan terakhir dengan pihak kerajaan esok. Ia bertujuan memuktamadkan perkara yang akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 30 Ogos ini. Presiden QPEX, Dato' Adnan Mat berkata pertemuan itu diharap boleh memberi kelegaan kepada 1.4 juta penjawat awam grade 54 ke bawah di negara ini. Sementara itu, QPEX turut berharap Perdana Menteri dapat mengumumkan beberapa tuntutan, antaranya kenaikan gaji minimum, allowance tambahan, pemberian 2 kenaikan gaji tahunan KGT dan meminta kerajaan memperkenal sistem saraan baharu bagi penjawat awam. Tuntutan itu wajar memandangkan penjawat awam berkhidmat sebagai petugas barisan hadapan tangani wabak COVID-19 selain membantu melicinkan pentadbiran kerajaan. Jadi justru itu kami juga menyeru kepada anggota Perkhidmatan Awam di luar sana untuk terus memberi perkhidmatan yang terbaik. Walau apa pengumuman kerajaan, kami tetap meneruskan perkhidmatan sebagaimana biasa dan kami tahu kerajaan juga ada kengkangan dari segi kewangan. Justru itu kami bukanlah begitu ekstrim dalam membuat tuntutan ini. Sebaliknya kami melihat dalam bentuk konteks kebajikan yang boleh ditunaikan oleh pihak kerajaan. Itulah harapan kami.
Lebih 12.4 juta ringgit kompaun dikeluarkan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM atas kegagalan majikan menyediakan penginapan dan asrama sesuai serta selesa untuk pekerja. Kompaun dikeluarkan menerusi 1083 kertas siasatan terhadap majikan yang gagal mematuhi Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 atau Akta 446. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim berkata selain kompaun, kerajaan akan menggunakan pendekatan mendidik golongan majikan pelbagai sektor agar mengambil berat seterusnya mematuhi akta tersebut. Kita akan beri guide, kita akan beri panduan, kita akan beri kursus kepada majikan-majikan dia supaya mereka mengambil berat hal-hal yang menyebabkan penyakit. Jadi Akta 446 inilah yang terbaik yang kita nak educate semua industry player, all sectors, plantation players, agriculture players, service players, construction players. Beliau ditemui selepas perasmian program Jelajah Outreach TVET 2022 di Persada Johor Bahru. Saya Pengarah Jenayah Kamal Effendi Hashim. Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! 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 Pada rakyat Malaysia di luar sana, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan. Sepanjang Hari Kebangsaan ini akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti. Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang kita tiap-tiap tahun Hari Merdeka. Bersua kembali. Polis di Raja Malaysia PDRM melalui Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN berjaya menupaskan sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah bagi pasaran antarabangsa dan tempatan. Sindiket terbabit dikesan dalam satu serbuan pada 20 Ogos lalu antara pukul 9 malam hingga 11 malam di Bentong, Pahang. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata serbuan turut menahan 3 lelaki warga emas, warga tempatan berusia 61 hingga 63 tahun di tepi jalan di dalam kawasan kampung Bukit Tinggi. Katanya penahanan tersebut membawa kepada penemuan sebuah rumah di Taman Anggerik yang dijadikan stor sindiket. Hasil serbuan yang dilancarkan, PDRM telah berjaya merampas sejumlah 841.06 kilogram dadah jenis syabu yang dianggarkan bernilai 30.8 juta ringgit, iaitu pada harga RM36,000 sekilogram. Jumlah keseluruhan dadah yang dirampas ini boleh digunakan oleh seramai 4,205,000 orang penagih dadah. Serbuan turut menemui sepucuk pistol jenis Glock di dalam kenderaan suspek selain selaras senjata tiruan bersama 4 kelopak peluru, 50 butir peluru hidup, 17 butir peluru 12 bor dan 2 batang besi barrel di dalam rumah dijadikan stor sindiket. Ramli berkata polis juga merampas sebuah kereta dianggarkan bernilai RM5,000 dan wang tunai RM1,564 dan wang di dalam akaun bank berjumlah RM6,623. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan semua suspek kini direman 7 hari.
Seorang pengamal perubatan rugi RM1.3 juta selepas terpedaya dengan sindiket penipuan menawarkan perkhidmatan menjual kereta potong dari Singapura yang tidak wujud. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata mangsa lelaki tempatan berusia 34 tahun itu tertarik dengan iklan di Facebook hujung Julai lalu. Mangsa kemudian menekan pautan iklan berkenaan sebelum berinteraksi dengan suspek menerusi aplikasi WhatsApp. Beberapa transaksi memindahkan wang dibuat mangsa ke akaun suspek bermula 1 hingga 19 Ogos. Mangsa sedar ditipu selepas gagal menghubungi suspek dan membuat laporan polis 20 Ogos lalu. Kemungkinan kempen kita ini tak sampai kepada mereka, atau saya mohon beri cadangan pada pihak kami untuk kita sama-sama menyedarkan masyarakat kita supaya tak kehilangan wang yang banyak dengan begitu saja. Susulan 5 individu berusia 14 hingga 43 tahun yang ditahan reman dipercayai terlibat dalam kes melarikan bayi 9 bulan di Taman Pauh, Bukit Mertajam kemarin. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Tan Cheng San berkata tiada elemen sindiket dikenal pasti dalam kes berkenaan. Bagaimanapun, pihaknya masih menjalankan siasatan terperinci punca dan motif sebenar bayi tersebut dilarikan walaupun tiada transaksi jual beli bayi dilakukan. Motif dia yang menurut ni suspek lah, yang perempuan yang 14 tahun ni, yang suspek ni, dia kata memang dia suka kepada budak ni lah. Dan kita tengok budak ni memang cabi lah, dia memang siapa-siapa dia boleh ikut. Dia tak memilih. Kalau kita tengok pun kita nak pergi dukung dia. Dia ada daya tarikan dia tersendiri. Tak sekolah dah. Memang she's come from a broken family. Dalam kejadian pukul 5.30 petang kemarin, suspek utama yang merupakan cucu kepada pengasuh bayi berkenaan bertindak melarikan bayi itu ketika neneknya sedang solat. 4 lagi individu termasuk teman lelaki suspek, ibu dan bapa tiri kepada teman lelaki suspek serta rakan mereka turut diberkas. Kesemua suspek direman 4 hari sehingga 27 Ogos bagi membantu siasatan polis di bawah Seksyen 363 Kanun Keseksaan. Ini pula penjelasan polis berhubung video tular memaparkan aksi seperti berlaku pergaduhan di Hospital Taiping semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Taiping, Superintendent Razlam Abdul Hamid berkata ia sebenarnya hanyalah latihan simulasi kebakaran oleh pihak hospital bersama Balai Bomba dan Penyelamat Taiping. Latihan diadakan di Jabatan Dietetik dan sajian hospital berkenaan adalah sebahagian mengenai latihan bencana, kaedah mencegah dan langkah-langkah yang perlu diambil semasa berhadapan kebakaran pada masa akan datang. Peralatan digunakan dan setiap aksi yang dilakonkan adalah latihan semata-mata kepada 54 orang petugas hospital berkenaan. Superintendent Razlam mengingatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi dan menyebarkan maklumat tidak sahih hingga boleh menjejaskan ketenteraman awam. Saudara, Orkestra Radio Televisyen Malaysia RTM bakal melakar sejarah pada sambutan Hari Kebangsaan yang bakal berlangsung 31 Ogos ini. Ia selepas buat julung kalinya upacara menaikkan jalur gemilang dan muzik lagu Negaraku akan diiringi oleh orkestra berkenaan di bawah pimpinan pengarah bahagian perkhidmatan muzik RTM, Datuk Muzani Ismail, dan diiringi 65 pemuzik. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM, Datuk Seri Muhammad Mentek berkata, sambutan kali ini juga adalah yang terbesar diadakan sejak pandemik COVID-19. Inilah merupakan satu kelainan dan satu pengiktirafan juga kita berikan kepada Orkestra RTM untuk sama-sama terlibat dalam skala besar dalam program sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini.
Beliau ditemui media semasa membuat tinjauan persiapan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-65 di Dataran Merdeka siang tadi. Menurutnya, bagi menunjukkan kerancakan sambutan Hari Kebangsaan kali ini, kesemua 27 kementerian turut terlibat dalam acara perbarisan mengikut kontijen masing-masing. Seramai 16,000 orang yang terdiri dari kalangan pelajar, penjawat awam, penggiat seni dan karyawan terlibat dalam semua acara dan dijangka 50,000 pengunjung bakal memeriahkan sambutan tahun ini. Kini negara berada dalam fasa peralihan ke endemik. Pastinya sambutan Bulan Kebangsaan dapat diraikan dengan lebih istimewa. Sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh kemegahan di mana-mana jua kita berada sebagai simbolik keteguhan, kesatuan dan semangat patriotik keluarga Malaysia. 65 tahun kemerdekaan, Malaysia berjaya menempa pelbagai pencapaian dan kejayaan. Semoga Malaysia terus aman, makmur dan sejahtera. Keluarga Malaysia teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022 kepada seluruh keluarga Malaysia. Saudara, kita teruskan dengan segmen sukan. Pasukan bola sepak Kuala Lumpur KL City FC meneruskan rentak cemerlang selepas berjaya bergelar juara zon ASEAN saingan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Ketua jurulatihnya Bojan Hodak mengakui pencapaian itu adalah di luar jangkaannya. Namun, selepas anak buahnya berjaya mencipta kejutan, keyakinan beliau terhadap skuad The City Boys semakin tinggi untuk bertemu lawan di peringkat seterusnya. We didn't expect, we don't have any high expectation. We are hard-working team, we are small club, compared even in Malaysia we are small club. But we are very hard-working and we know with all these matches in the group and now we are going match by match. Nobody expected we will win in Vietnam versus team that is much better than us realistically. Pada pertemuan di Stadium Kuala Lumpur Ceras semalam, KL City berjaya menewaskan PSM Makassar dari Indonesia dengan keputusan 5-2. Selepas ini, KL City sepatutnya bertemu kelab dari India ATK Mohun Bagan di separuh akhir antara zon, namun penyertaan pasukan itu dibatalkan susulan penggantungan yang dikenakan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ke atas Persekutuan Bola Sepak India AIFF. Anak buah Hodak boleh dianggap bertuah memandangkan mereka mungkin akan terus ke final antara zon Piala AFC untuk bertemu sama ada wakil Uzbekistan Sogdiana Jizakh atau wakil Hong Kong Eastern. Harga tiket perlawanan akhir Piala FA 2022 antara Terengganu FC TFC dan Johor Darul Takzim JDT kekal. Ia diumumkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL hari ini. Pertembungan yang dijangka sengit ini akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil 10 September ini. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Stuart Ramalingam berkata, senarai harga tiket perlawanan berkenaan dikekalkan seperti aksi final tahun lepas, bermula dari RM50 hingga RM150, manakala satu kategori baharu VIP Grandstand berharga RM200. Badan Pentadbir Bola Sepak itu turut mengumumkan sebanyak 78,000 tiket disediakan bagi perlawanan akhir tersebut dan urusan penjualan tiket diserahkan kepada setiap kelab untuk penyokong masing-masing. Maklumat lanjut mengenai proses jualan tiket kepada penyokong akan dimaklumkan oleh pihak TFC dan JDT dalam masa terdekat.
Kita saksikan kejohanan badminton dunia 2022. 3 daripada 7 wakil negara mara ke suku akhir dengan kejutan berlaku dalam acara perseorangan menyaksikan Li Zijia tersingkir seawal pusingan ketiga. Sandaran utama negara itu dimalukan pemain Cina Zhao Junpeng dalam aksi rubber set 21-19, 11-21, 21-19. Nasib sama turut dialami pemenang pingat emas Commonwealth Birmingham Pearly Tan dan Tina yang tunduk 16-21, 16-21 kepada gandingan Jepun Nami Matsuyama dan Chiharu Shida. Junpeng mencipta impak seawal set pertama mengatasi Zijia dengan keputusan 21-19. Menang mudah set kedua 21-11, Zijia bagaimanapun kian tenggelam dengan aksi pantas ditampilkan Junpeng pada set penentuan sekaligus tunduk 21-19. Beregu wanita utama negara Pearly Tan dan Tina turut gagal meneruskan momentum cemerlang di Tamasya Commonwealth Birmingham. Pearly dan Tina gagal menyaingi ketangkasan permainan pasangan Jepun yang juga pilihan kelima kejohanan Nami Matsuyama, Chiharu Shida sekaligus akur tewas 16-21, 16-21. Beregu wanita muda negara Vivian Ho, Lim Chiu Sien juga terkandas tewas 21-13, 21-16 kepada pilihan ketiga kejohanan dari Korea Selatan Lee So-hee dan Shin Seong-chan. Pasangan beregu lelaki utama negara Aaron Chia dan So Woo-yik turut mara ke suku akhir. Mereka menundukkan pasangan senegara Goh Zifei dan Nur Izzuddin 21-17, 21-19. Mereka diiringi dua beregu campuran negara Goh Sun Huat, Chevon Lai serta Tan Kian Meng, Lai Pei Jing. Goh Sun Huat dan Chevon Lai menewaskan pasangan Perancis Tom Gikel dan Daphine Deru dengan kemenangan 21-16, 21-6. Manakala Kian Meng dan Pei Jing membenam cabaran pasangan Jepun Kyohei Yamashita dan Naru Shinoya 21-12, 21-14. Saudara, legenda badminton negara Datuk Rashid Siddiq berkolaborasi bersama IOI City Mall bagi melahirkan lebih ramai jago badminton bertaraf dunia. Kelab badminton Rashid Siddiq KBRS akan bekerjasama mewujudkan sebuah akademi badminton Rashid Siddiq dengan kemudahan 15 gelanggang di pusat sukan IOI. Jelas Datuk Rashid, fokus utama akademi itu nanti ialah bagi melahirkan pemain berbakat seawal usia 5 tahun. Kalau ada anak-anak mereka yang nak terus serius berjimpun dalam sukan badminton ni, kita ada sediakan latihan-latihan untuk tingkatkan prestasi mereka lah. So, kalau untuk menyertai kejohanan sekolah-sekolah ke apa-apa kan. So at least ada latihan yang sistematik lah dekat sini untuk mereka. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran pusat sukan tersebut di Putrajaya. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan Jalur Gemilang. Saya Nur Alis mengucapkan salam keluarga Malaysia dan selamat malam.